Kisah yang kedua ni bertajuk Kerana melanggar sesuatu, benda tu tuntut penyelesaian. Anda pernah tak saksikan orang yang kena rasuk? Apabila bercakap, suara asal orang tu berubah, bahkan kedengaran menggerunkan. Jadi ni ada dua kisah yang diceritakan sendiri oleh mereka yang mengalami kepada kami dulu, katanya. Kisah pertama. Satu senja pada Ogos tahun 2009, ketika penduduk kampung Medan di Sijangkang, Selangor sedang menunaikan solat maghrib, kedengaran jeritan yang kuat dari rumah Zabaidah. Bunyi lebih kurang macam itulah. Zabaidah yang berada di dapur terus berlari ke depan dan mendapati suaminya. Ya Allah, bang. Syahril namanya. Menjerit-jerit mengatakan dia tidak berpuas hati dengan kemalangan yang menimpa bapanya. Kata, aku tak puas hati. Zabaidah yang berasa hairan menepuk bahu suaminya beberapa kali, iaitu Syahril. Syahril pun terjaga dan terpinga-pinga. Kenapa ni? Dia tak tahu apa yang terjadi ketika tidur. Zabaidah menganggap suaminya hanya mengigau. Mungkin kerana terlalu penat seharian memandu kontena ke Melaka semalam. Jadi Zabaidah kembali ke dapur untuk menyambung kerjanya. Ketika sedang sibuk menyediakan makan malam, tiba-tiba kedengaran suara suaminya mendayu-dayu membaca surah Yasin. Syahril tidak menghabiskan bacaannya. Sebaliknya hanya mengulangi ayat-ayat awal surah tersebut semula. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lepas tu diulang. Zabaidah terus mendapatkan suaminya dan menepuk badan Syahril sekali lagi. Bang, kenapa ni? Suaminya seakan baru tersedar. Kenapa? Alah, awak ni kacau lah saya tidur. Zabaidah menceritakan apa yang terjadi sebentar tadi, tapi Syahril menafikannya. Bimbang dengan kelakuan aneh itu, keesokan harinya Zabaidah membawa Syahril menemui pawang Wak Amir. Setibanya mereka di sana, Syahril tiba-tiba rasa mengantuk. Setelah beberapa kali menguap, dia pun terus melelapkan matanya. Selepas itu Syahril mula meracau. Semua seperti masa tu jadi macam panik lah. Seperti semalam dia asyik mengatakan yang dia tak puas hati. Aku tak puas hati. Pawang Wak Amir pun membaca jampi serapah. Tak lama kemudian Syahril sedar semula, terjaga dari tidur dan tidak lagi meracau. Menurut pawang Wak Amir, Syahril dirasuk hantu dan telah pun berjaya dikeluarkan hantu tu daripada badan Syahril lah. Wak Amir lah yang keluarkan. Jadi pulanglah ke rumah. Zabaidah menyangka semuanya sudah selesai. Tapi keesokan harinya Syahril sekali lagi dirasuk.
Kali ini suaminya tu menangis teresak-esak macam budak kecil. Tak tunggu lama lagi. Kali ini Zabaidah keluar dan meminta pertolongan Haji Sani yang juga pandai merawat. Melihat Zabaidah dan Haji Sani tercegat di depan pintu, Syaril sekali lagi meracau dengan mengatakan dia tak puas hati dan ingin membuat penyelesaian. Aku tak puas hati. Aku tak puas hati. Aku tak puas hati. Aku tak puas hati. Kenapa dia tak puas hati, Haji Sani pun bertanya kepada benda yang merasuki badan Syaril tu. Assalamualaikum. Apa benda yang kau tak puas hati sebenarnya? Apakah sebenarnya yang berlaku sehingga dia mengganggu Syaril? Rupa-rupanya Syaril telah melanggar seorang pakcik yang sedang melintas jalan di Rembau, Negeri Sembilan. Benda berkenaan meminta Syaril membuat tahlil dan bubur merah untuk diberikan kepada orang kampung. Setelah dirawat Haji Sani, Syaril sedar semula dan dinasihatkan untuk menurut kemahuan makhluk itu bagi mengelakkan kejadian rasuk itu berulang lagi. Kisah yang kedua, pada penghujung tahun 2007, Iskandar dan abangnya Zainal ditugaskan oleh bapa mereka untuk memantau pekerja-pekerja kontrak di kawasan pedalaman Sungai Siput, Perak selama 3 bulan. Mereka akan tinggal bersama-sama pekerja-pekerja dekat situlah di sebuah rumah supaya dapat memantau kerja-kerja yang dijalankan dekat sana. Setibanya di sana, mereka mendapati rumah tempat tinggal mereka dikelilingi pokok kelapa sawit. Ya Allah, tempat dia memang betul-betul pedalaman lah. Tidak ada sebuah rumah pun yang berdekatan. Malah kedai paling dekat dengan tempat mereka pun berjarak 8 km. Mak, ai punyalah jauh. Jadi Iskandar pun agak gelisah untuk tinggal di kawasan terpencil tu. Tapi kerana tugas yang diamanahkan oleh bapanya, dia pun kuatkan semangat. Pada petang hari ketiga mereka dekat situ, Iskandar mendengar dentuman kuat di bahagian belakang dapur. Dum, 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 dum. Ai, apa benda bunyi itu? Bila dituju ke arah bunyi tersebut, dia melihat Zainal. Dia melihat Zainal sedang menghantuk-hantukkan kepalanya di dinding. Jadi Iskandar terkejut dan menghalang abangnya daripada terus berbuat begitu. Ya Allah, Zainal! Kenapa kau ni? Zainal! Stop! Tambah membuatkannya dia risau apabila kepala Zainal sudah berlumuran darah. Tapi abangnya tu masih terus menghantukkan kepalanya ke dinding. Ketika sedang menghalang perbuatan abangnya tu, Iskandar mendapati mata abangnya merah padam, bagaikan abangnya dikuasai sesuatu yang tidak dapat dilihat mata kasar. Iskandar terus memanggil Sultan. Siapakah Sultan ni? Iaitu salah seorang pekerja kontrak dekat situ. Memandangkan Sultan seorang yang warak, Iskandar meminta bantuan Sultan untuk menyedarkan Zainal. Jadi mereka berdua membaringkan Zainal walaupun Zainal meronta-ronta dengan kuat. Lebih kurang macam itulah kan. Setelah itu Sultan
memicit ibu jari kaki Zainal dan mula kedengaran Zainal memarahi Sultan dengan suara yang garau. Hasil soal jawab antara mereka, Sultan memberitahu Iskandar bahawa abangnya itu telah dirasuk hantu Jawa. Hantu tu telah mengekori abangnya semenjak abangnya menuntut di sebuah sekolah pondok di Jawa, Sumatera. Beberapa tahun sebelum itulah, hantu tersebut amat menyukai abangnya dan ingin membawa Zainal pulang ke sana. Sultan berjaya mengeluarkan hantu berkenaan daripada terus merasuk Zainal. Keadaan dalam rumah tu kembali tenang. Abangnya tak lagi dirasuk. Kejadian tu adalah pengalaman pertama bagi Iskandar berdepan dengan kerasukan. Dia yang ketika itu masih mentah dalam dunia mistik ni bertanya-tanyalah, apakah sebenarnya yang merasuk abangnya tu? Bagaimana benda tu boleh masuk ke dalam badan manusia? Setelah membaca dua kisah di atas, mungkin ada yang berpendapat kerasukan yang dialami dua responden tersebut hanyalah pada tahap biasa-biasa saja. Mungkin ada kerasukan yang lebih teruk dan berulang-ulang kali berlaku dalam konteks kes begini. Anda rasa apa sebenarnya entiti yang boleh masuk dan merasuk tubuh manusia ni? Adakah ia hantu, bunian, jin, syaitan? Silakan di ruang komentar. Sekian.